sebelum berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mulakan kertas peperiksaan bagi pengurusan diri kelas cemerlang. Masa diperuntukkan 1 jam 30 minit dan cikgu nak awak jawab semua soalan yang terdapat di dalam kertas soalan tersebut. Sebelum kita mulakan tu, cuba awak semak dulu muka depan. Pastikan awak mendapat soalan yang betul, iaitu pengurusan diri kelas cemerlang. Jangan awak tersalah ambil kertas soalan ya. Okey. Pastikan kertas soalan pengurusan diri. Di luar kertas tu dia ada tulis peperiksaan pertengahan tahun pengurusan diri kefungsian sederhana 2021 kelas. Di situ cikgu tulis kelas cemerlang. Okey, pastikan awak tulis nama dulu. Tulis nama dengan jelas. Kelas cemerlang, guru mata pelajaran Puan Haslizia binti Zamri. Pastikan kertas yang betul. Guru yang mengajar pun ialah guru yang betul. Jangan tersalah kelas. Kemudian awak jawab dengan teliti ya, jangan gopoh kapal. Okey, arahan. Seterusnya dah siap, dah tulis nama, awak buka muka surat seterusnya. Surat pertama tu. Okey, arahannya bulatkan kategori alatan sama ada A atau B yang tepat berkaitan gambar. Okey, awak tengok dulu gambar apa. Nombor 1 tu tengok apa dia. Okey, minyak rambut. Minyak rambut. Okey, alat dandanan diri ataupun alat kebersihan diri. Yang mana satu, awak bulatkan satu saja jawapan. Kemudian yang kedua, alat apa tu? Gambar apa dulu? Kita kena tahu gambar dulu baru kita boleh cari kategori gambar tu. Okey, gambar getah ikat rambut. Getah yang digunakan untuk ikat rambut tu alat apa? Alat kebersihan diri ataupun alat dandanan diri. Okey, seterusnya nombor 3. Gambar. Awak tengok gambar, lepas tu awak pilih alat dandanan diri ataupun alat kebersihan diri. Awak bulatkan saja. Okey, benda ni kita dah buat dalam kelas. Cikgu rasa tak ada masalah, awak dah faham kan macam mana. Okey, terus nombor 4. Lihat gambar, pilih alat dandanan diri ataupun alat kebersihan diri. Nombor 5. Tengok gambar, lepas tu bulatkan alat dandanan diri ataupun alat kebersihan diri. Okey, untuk yang ini 5 markah ya. 1 gambar, 1 markah. Okey, seterusnya nombor 2. Tuliskan penampilan diri yang sesuai berpandukan tempat di bawah. Awak tengok di ruang sebelah kiri diletakkan situasi ataupun tempat. Kemudian awak pilih penampilan diri yang sesuai. Maknanya cara dia berpakaian, cara dia berdandan, cara dia menjaga kebersihan diri, iaitu penampilan diri yang sesuai. Awak tengok pakaian yang sesuai untuk situasi tersebut. Awak isikan dan awak pilih jawapan di dalam kotak di atas untuk dilengkapkan di dalam ruang kosong di dalam kotak tersebut, di ruang penampilan diri yang sesuai. Contoh cikgu bagi nombor 1. Okey, dari situ dia tulis tempat kolam renang. Okey, kalau kita berada di kolam renang dan kita ingin
menjalankan aktiviti renang. Okey, apa pakaian yang sesuai di situ? Kemudian yang kedua, gelanggang badminton. Yang ketiga, hari kemerdekaan. Yang keempat, hari raya puasa. Yang kelima, hari persekolahan. Yang keenam, perkemahan pengakap. Yang ketujuh, membeli belah di pasar. Yang kedelapan, pejabat. Yang kesembilan, tanah perkuburan. Yang kesepuluh, majlis keagamaan. Okey, dalam pilihan jawapan tu, dalam kotak pilihan jawapan, yang pertama kita tengok baris atas dulu, baju renang. Di sebelah dia tu pakaian berunsur patriotik, pakaian casual. Okay, pakaian casual ni pakaian yang kita pakai waktu santai lah, macam t-shirt, seluar slack, pakai blouse kalau perempuan. Baju yang selesa lah kita pakai. Itu pakaian casual, bukan pakaian rasmi. Maksudnya pakaian yang kita pakai untuk pergi berjalan-jalan tu lah, yang keluar kan, bersia-sia. Itu pakaian casual. Baju sukan, seterusnya baju Melayu atau baju kurung. Okey, baris yang kedua tu, yang pertama uniform pengakap, yang kedua pakaian formal, yang ketiga pakaian sekolah, yang keempat tu baju raya. Baju raya ni tak kira lah baju moden ke, baju tradisional ke kan. Dia banyak jenis pakaian, tapi kita pakai baju raya. Kita panggil baju raya ni pakaian yang dipakai ketika bila ada situasi yang sesuai, kita panggil baju raya. Kemudian yang ke-10, menutup aurat. Pakaian menutup aurat kita pakai ketika situasi di mana. Okey, ini untuk yang nombor 2. Okey, seterusnya nombor 3, padankan gambar dengan tata cara dan tata susila yang betul. Ini untuk kemahiran 1.1, 1.4 dan 1.1.5. Okey, cuba tengok gambar pertama, kedua, ketiga, keempat. Kemudian awak sesuaikan dengan tata cara yang betul berdasarkan situasi dalam gambar. Yang pertama tu di mana tu? Taman permainan kanak-kanak. Yang kedua tu gambar masa majlis hari jadi dan majlis perkahwinan. Yang ketiga di pasar raya, ketika membuat bayaran tu di kaunter. Kemudian yang keempat tu di pantai. Di mana tata cara dan tata susila yang sesuai, awak gariskan, padankan, suaikan menggunakan pembaris. Cikgu tak usah awak guna tangan macam tu, bengkok-bengkok pula kena palu, cikgu tak usah. Awak kena guna pembaris. Garis dengan jelas supaya cikgu nampak jawapan awak. Cikgu takut bila cikgu tak nampak, cikgu buat salah. Okey, jadi awak garis dengan jelas. Kemudian nombor 4, berdasarkan gambar berikut, tuliskan bahagian sulit lelaki dan perempuan. Ini untuk kemahiran 1.2.1, mengenal bahagian sulit pada bahagian badan. Okay, cuba awak tengok macam Tina. Lepas tu alat sulit. Okay, awak namakan bahagian sulit tersebut. Apa dia? Tulis dengan jelas ya. Okey, seterusnya nombor nombor 2, nombor 3, nombor 4. Okey, seterusnya tu bukan nombor 2 ya. Lepas nombor 4, nombor 5 lah sepatutnya. Tulis nombor 2. Awak baki tepi tu. Lepas nombor 4, nombor 5 dah. Tulis nombor 2 pula tu. Tuliskan, okey, soalan yang kelima. Tuliskan persamaan perubahan fizikal antara Anis dan Irfan. Okey, Anis dan Irfan ni awak tahulah.
Anis tu mewakili perempuan dan Irfan mewakili lelaki. Okey, apakah persamaan perubahan fizikal antara Anis dan Irfan? Awak pilih jawapan dalam kotak tu, yang di atas tu. Suara garau. Sebelah dia payudara membesar, tumbuh jerawat, suara matang, tumbuh misai dan janggut, ketinggian meningkat, keluar keputihan. Okay, baris yang bawah tu, tumbuh bulu kemaluan, punggung melebar, zakar membesar, tumbuh bulu ketiak, bahu melebar. Bahu melebar. Awak tolong baiki, ada ejaan salah lah di situ. Tumbuh tu awak tambah huruf U. T-U-M-B-U-H, tumbuh bulu ketiak. Baiki ejaan sikit. Cikgu tak perasan. Tolong baiki ya. Okay, awak pilih dalam kotak tu yang mana yang terdapat persamaan perubahan fizikal antara lelaki dan perempuan apabila berlaku perubahan akhir baligh. Kalau yang sama jawab awak ambil untuk yang nombor 5. Okay, seterusnya nombor 6. Awak baiki ya, nombor 6. Nombor 6, tuliskan perubahan fizikal yang berlaku kepada Anis. Okey, seterusnya soalan yang ke-7, tuliskan perubahan yang berlaku kepada Irfan. Okey, berdasarkan pilihan jawapan yang dalam kotak tadi, soalan dari nombor 5, 6, 7, awak rujuk pilihan jawapan dalam kotak yang disediakan. Okay, Irfan ni mewakili lelaki. 4 markah ya, awak kena isi tempat kosong tu A, B, C, D dengan pilihan jawapan dalam kotak. Kemudian nombor 8. Okay, awak rujuk soalan nombor 8. Awak baiki ya soalan dalam kata soalan tu tulis 7, cikgu tersalah. Nombor 8. Tandakan tik ataupun tanda right pada perubahan fizikal berdasarkan jantina di bawah. Okay, ini menunjukkan bancian perubahan fizikal berdasarkan jantina. Dah ditulis di situ jantina lelaki. Okay, awak tandakan. Kalau lelaki, apa perubahan yang berlaku? Awak tandakan di kotak ruang kosong tu kan, ada ruang kosong, awak tandakan di situ. Apakah perubahan fizikal yang berlaku pada seorang remaja atau kanak-kanak lelaki yang akil baligh. Okay, ada 2, 4, 6, 7 ruangan. Awak tandakan di ruang yang betul sahaja. Okay, seterusnya nombor 9, lengkapkan ayat menggunakan perkataan yang sesuai dalam penjagaan kebersihan bahagian sulit lelaki dan perempuan. Ini untuk kemahiran 1.2.4 iaitu menjaga kebersihan bahagian sulit lelaki dan perempuan. Okay. A, mencuci bahagian sulit pada setiap hari ketika awak pilih jawapan tu dalam kurungan mandi atau bermain. Dia ada 2 jawapan, awak gariskan satu saja di bawah jawapan tersebut. Lepas tu awak tuliskan jawapan yang awak garis tu di ruangan kosong yang bergaris pada soalan tersebut. Okay, contoh A tu, mencuci bahagian sulit pada setiap hari ketika mana? Mandi atau bermain atau mengikut keperluan dan keadaan. Pilih satu jawapan. B, membersih apa? Menggunakan air selepas membuang air kecil dan air besar. Jawapannya dia dah bagi situ, awak pilih membersih tangan atau membersih bahagian sulit.
Okey, tak ada tutup kurungan tu. Awak tolong tambah di situ. Tertinggal. Okey, C. Menukar seluar dalam sekurang-kurangnya berapa kali? Sehari atau jika perlu. Jawapannya 2 atau 3. Awak garis dan tulis di ruangan kosong yang terdapat pada soalan. Okey, cuba tengok pada D. Tuala wanita perlu ditukar berapa jam selepas penggunaan semasa haid? Yang pertama jawapannya 4 hingga 6 jam. Yang kedua 3 hingga 6 jam. Gariskan satu saja jawapan dan lengkapkan atau isikan di tempat kosong. Tengok soalan yang E pula. Memakai baju dalam yang bersih dan kering serta sesuai mengikut apa? Bentuk ataupun saiz. Awak gariskan dan tulis di ruangan kosong jawapan yang awak pilih tu. Okay, seterusnya nombor 10. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang disediakan dengan betul. Iaitu di dalam kotak tu pilihan jawapan. Yang pertama, penyapu keras, bulu ayam, mop lantai, kain buruk, penyedut hampa gas. Okey, awak isikan peralatan tersebut dengan fungsi dia tu. Apa? Okey, A tu awak tengok A, apa digunakan untuk mengelap tingkap. B, apa yang digunakan untuk mencuci parit. C, apa alat yang digunakan untuk buang habuk di perabot. D, apakah alat digunakan untuk membersihkan dan mengilatkan lantai. Dan E, apakah alat yang digunakan untuk menyedut habuk pada permaidani. Okey, seterusnya awak tuliskan jawapan dia, tulis dengan jelas, pilih dalam kotak tu. Nombor 11, tandakan 3 perubahan diri kanak-kanak lelaki kepada lelaki dewasa. Awak tanda apakah perubahan fizikal menjadi lelaki dewasa. Awak tanda dalam ruang kosong di sebelah kanan. Ada 5 perubahan tu. Yang mana satu adalah perubahan fizikal bagi lelaki, dari lelaki kanak-kanak menuju dewasa. Okay, seterusnya nombor 12, tandakan 3 perubahan diri kanak-kanak perempuan kepada wanita dewasa. Di sini awak tengok dia apa dia kata dalam ruangan tu, perubahan fizikal menjadi lelaki dewasa. Tandakan 3 perubahan diri kanak-kanak perempuan kepada wanita dewasa. Yang ni awak tolong baiki ni, tersalah ni. Perubahan fizikal menjadi perempuan dewasa. Sepatutnya di situ dalam kotak tu. Sebab soalan dia tandakan 3 perubahan diri kanak-kanak perempuan kepada wanita dewasa. Jadi awak tukar yang lelaki dewasa tu, lelaki tu awak tukar wanita dewasa. Kemudian awak di situ dia ada tanda raib atau pangkah. Jadi awak tengok nombor 1, rambut menjadi keras. Betul ke salah? Kalau betul, awak raib. Kalau salah, awak pangkah. 2, suara menjadi garau. Betul atau salah? Kalau betul, raib. Kalau salah, pangkah. Nombor 3, tumbuh buah dada. Kalau betul, raib. Kalau salah, tanda pangkah. Nombor 4, punggung melebar. Kalau betul, tanda raib. Kalau salah, tanda pangkah. Okey, yang nombor 12 ni sama dengan nombor 11. Nombor 11 tadi pun awak kena baca. Nombor 1, hidung mancung, tanda raib atau tanda pangkah. Nombor 2, suara menjadi garau. Betul atau salah? 3, tumbuh buah dada. Betul atau salah? Nombor 4, tumbuh misai. Betul atau salah? Yang ni untuk nombor 11 ya. Cikgu tadi cikgu tak baca. Ni yang cikgu bacakan.
Nombor 5, mula meminati wanita. Betul atau salah? Ni untuk perubahan diri kanak-kanak lelaki kepada lelaki dewasa. Okey, 12 soalan. Pastikan awak jawab semua soalan. Okey, selamat menjawab dan semoga berjaya. Okey, selesai jawab, awak pukul gambar sehelai demi sehelai dan pastikan awak tulis nama di setiap helaian kertas awak. Sebab cikgu akan tandakan skeping dan cikgu hantar semula ke WhatsApp personal awak. Jadi setiap helaian tu awak kena tulis nama ya. Tulis nama. Lepas tu awak pukul gambar biar jelas. Jangan gambar yang kelabu, kabur, cikgu tak nampak. Cikgu takut mencecaskan markah awak. Markah cikgu kena hantar minggu depan. Okey, setakat itu saja penerangan cikgu berkaitan soalan peperiksaan ataupun pentaksiran pertengahan tahun bagi kelas cemerlang mata pelajaran pengurusan diri. Okey, jumpa lagi insya-Allah minggu depan.